Okay, mana dia tadi kat sini kot. Okay, nampak tak yang saya share ni? Nampak Cik, nampak. Okay. Okay, kalau awak nak study lah, awak jangan percaya sangat pada setakat ni yang diorang kata sport-sport tu dapat tak? Maksud saya sport tu keluar tak? Tak keluar pun. Ada yang tak keluar, ada yang keluar. Okay. So jangan percaya sangatlah yang dekat sport tu kadang-kadang tu tak betul pun. Okay. Jadi selalunya kita tengok je balik trial SPM, negeri-negeri tu, setiap negeri sebenarnya ada pembuat soalan dia. Jadi pembuat soalan dia akan selit-selit, dan kalau awak nak tengok tajuk apa yang keluar, selalunya awak tengok kalau benda tu negeri ni pembuat, negeri ni pembuat, negeri ni pembuat, boleh jadi itu keluar. Macam tu lah. So macam kat sini kita tengok gravitation ni macam semua negeri pun buat. So macam benda tajuk baru kan. Jadi mungkin semua pun excited lah nak letak juga soalan gravity ni measurement tu mungkin dia selit sikit je dekat objektif. Okay. Jadi kita kena try lah buat semua gravitation ni. Ada soalan dia yang nombor 2, ada nombor 2. Maksudnya kalau nombor 2 tu soalan dia pendek-pendek je. Tanya sikit je. Yang ini je lah yang keluar nombor 7 macam panjang sikit SBP ni. Okay. Yang lain tu seluar sikit-sikit je. Kalau soalan nombor 2, nombor 4, soalan dia tak berapa panjang. Kalau soalan yang panjang tu macam nombor 7, 8, 9, 6, itu semua nombor-nombor besar. Okey, ni kita kalau tengok heat awak tengok kebanyakannya keluar soalan macam esei 9 soalan nombor 9. So yang ini awak kena take note sikit lah. Kena study lebih sikit lah untuk tajuk heat Ini pun ada heat, ni pun ada heat 9 9 maksudnya nombor 9 esei lah. Okay. Yang esei adalah 9, 10, 11. Okay. Jadi kat situlah. Jadi yang ini kalau awak tengok wave pun macam banyak negeri yang buat lah. Mungkin soalan nombor 11. Soalan nombor 8. 8 soalan tak berapa panjang lah. Okay. Kita tengok juga light pun macam semua pun gembira je nak pilih tajuk ni Okay. Force pun macam banyak. Pressure pun ada. Jadi kalau bab-bab macam ni awak boleh mark lah kalau awak dah study. Contoh awak dah study Bernoulli, okay awak write. Ini pun Bernoulli juga, nampak? Okay, awak write. Maksudnya awak dah study lah benda tu. So kalau awak kata apa benda yang awak tak study ke, awak refer pada soalan macam ni lah. Macam ni EMF. Semua pun keluar EMF. Boleh jadi keluar lah dengan E sama dengan PT ni. Ni. Soalan elektrik ni pun diorang pun suka keluar soalan yang agak panjang lah. Soalan 8, 10. Okay. Elektromagnet. Okay, untuk hari ni kita tengok structure dululah. Structure dulu, mana yang sempat, yang tak sempat nanti kita tengoklah macam mana okay. Nuklear pun ada, kuantum pun ada. Kuantum pun keluar yang simple-simple lah. Soalan nombor 1, soalan nombor 2. Maksud saya 1 dengan 2 ni selalu soalan dia satu page saja sikit. 1 A, B, 2 dah habis. Kalau soalan nombor 10 ni panjang sampai 20 markah. Okay. Yang ini, okay, ini kalau dia ada rumus E sama H apa benda ni, awak kena take note lah ni, awak kena study. Kalau tak pernah jumpa benda E ni, kena tengok lah balik. Okay, ni benda ni kat mana. Tak apa, saya dah kumpul semua soalan ni, nanti kita boleh buat lah. Ni cikgu ni pun ada buat juga. Dia tengok tajuk apa lagi. Yang ni tak berapa detail lah, tapi awak boleh nampak lah nombor berapa yang ada. Okay. Ni nombor 10, 11, 9 ni awak kena take note sikit lah. Okay. Okay, ada nak tanya sampai sini? Okay, kita pergi ke soalan. Okay.
Okey, ni yang saya dah bagi kat awak lah ni. Okey. Okey. Nanti saya send file ni kalau awak tak sempat nak cari jawapan. Okey, walaupun yang asal dia saya ada je bagi jawapan dekat sini kan. Tapi kotlah lambat sangat awak nak cari lama. Ni saya ada share lah dekat sini. Teacher Nuraini ni rajin dia buatlah semua cara jawab dia. Okey. Ni pun ada soalan negeri-negeri kalau nak tengok full. Yang saya bagi kat awak tu saya dah potong-potong lah. Okey, mungkin sekali lagi kelas mungkin kita buat himpunan untuk soalan hari apa? Lagi 3 hari kan. Hari Ahad ke kita akan buat yang soalan himpunan yang macam soalan panjang ni lah. Ini nanti saya share kat awak. Ini duk tengah buat lagi. Okey. Okey. Okey, kita try study sama-sama lah. Okey, ini adalah soalan faham. Semua dah buka dah? Okey. Dah buka share. Okey. Yang ni cikgu cerita je sekaligus. Nanti awak saya send benda ni kat awak boleh tulis lah. Okey. Actually ini macam soalan awak keluar amali baru-baru ni actually keluar amali macam ni lah. So dia tanya apa yang label. Okey, awak kena ingat fizik ni kadang jawapan dia semua pun ada dekat situ je. So awak perhati betul-betul kadang-kadang awak kata alah nak start guna ayat apa ni. So awak tengok-tengok semua kat situ je. Awak tak boleh pakai pula dah. Okay. Tak boleh pakai pula pen. Okay. Sekejap pen ni. Okay, awak tengok kat situ bila dia kata the meaning 1V tu label dekat dry cell, maksudnya kat situ adalah 1.5 joule tenaga energy transfer, okay? Ataupun awak boleh kata work done by dry cell. Dry cell tu dia bila dia nama dia EMF, electromotive force, maksudnya ada kerja dia nak buat. Bila dia ada kerja nak buat, so awak boleh cakap kat sini work done by the dry cell to move one column of charge. One column ni 1C lah. 1C. One column of charge but in a complete circuit. Dia nak lengkap satu pusingan ni, satu pusingan circuit yang lengkap ni. Okay. Dia perlukan 1.5 joule. Okay. Work done. Okay. To move one column of charge. Nak gerakkan satu kolom ni. Okay. Dalam litar yang lengkap. Complete circuit. Kalau litar tu tak lengkap, dia tak boleh transfer. So kalau awak off switch ni, dia tak boleh nak transfer lah sebab tak complete circuit tu. Kalau awak on, maksudnya menyala, dia boleh jalan lah. Dia boleh complete circuit. So perkataan complete circuit tu sangat penting, okay? Dia nak gerakkan tenaga tu. Okay, bila dia suruh awak analisis, soalan B dia suruh awak analisis perbezaan bacaan emitter dengan voltmeter. So awak tahu dulu awak dah buat eksperimen ni keluar dalam amali pun, okay. Awak tengok bila awak tambah je voltmeter dia dengan emitter dia berlawanan bila voltmeter dia decrease, emitter increase. Bila emitter decrease, dia voltmeter jadi macam tu berlawanan So awak kena take note lah benda ni Okay. Semua voltage ni dia drop disebabkan dalam bateri tu ada internal resistance. Bila ada internal resistance, dia akan drop bacaan dia. Sebab tu awak boleh cakap bateri awak kong bateri awak habis. Dah habis. Sebabnya dia telah ada voltage drop kat situ disebabkan internal resistance. Okay. So yang ini tak apa, nak kalut-kalut tulis tak payah. Sekejap lagi cikgu send kat kamu Kita bincang dulu. Okay.
Kalau saya perasan soalan ni, awak dia macam kelabu sangat lah. Banyak sangat ke kat sini? Tutup satu. Oh, cancel. Di mana satu dia tayang. Ini kot Oh, memang kelabu ke? Kelabu tak? Awak nampak tak? Nampak je, nampak. Jelas. Oh jelas. Oh saya nampak macam kelabu-kelabu asap. Okey, kalau awak perasan soalan ni dia 2 kali keluar Ini soalan Pahang ke? Okey, ini soalan Pahang, okey. Pahang keluar, ini dia kata wire ni awak nak pilih yang mana? Okey, kalau wire nak pilih untuk ni apa fungsi dia ni? Fungsi dia awak kena tengok. Mana dia kertas saya tadi? Okey, fungsi. Okey, dia guna dia sebenarnya dia ni nak menyalakan lampu suluh Okey, torchlight. Bila torchlight actually dalam mentol tu dia ada gulung halus saja gulung dalam tu Dia filament dia bergulung dalam tu dia gulung lagi. So filament bergelung. Coil filament lah. Okey. Coil filament. Jadi dia bukan ada satu je filament, dia ada banyak lagi kat dalam tu. Okey, berangkai-rangkai. Tujuan dia bila dia elektrik lalu nanti dia akan panas. Panas itu yang akan menyala. So untuk memanaskan filament tu kita terpaksa gunakan tungsten. Barulah dia panas. Okey. Kalau awak pakai copper confirm tak panas langsung sebab dia adalah dia lalu laju. Lalu tak ada perasan pun dia punya lalu. Rintangan dia sangat rendah sampai awak boleh pergi sejauh-jauh mana pun dawai itu tak panas. Bila tak panas tak menyala lah. Kalau menyala habislah rumah awak terbakar kan. Awak nampak elektrik lalu. Tak boleh lah. Terbakar dia punya kabel So awak tidak menggunakan copper untuk torchlight. Awak gunakan tungsten Okey, kalau awak pemanas roti ke apa yang tu pakai nichrome pula. Jadi tiap-tiap barang ni ada kegunaan dia Okey, ni tungsten Okey, kenapa kita guna tungsten? Sebab dia high resistant. Awak bolehlah guna resistant ke, resistivity ke. Dia bunyi je resistant tu, dia right je lah kat awak. Okey. Lepas tu dawai filament pula, kita ni pakai bergulung-gulung sebab kita nak dia panjang. Bila awak gulung, dia boleh panjang lagi. Bila dia panjang, longer wire nanti higher lagi lah resistance sebab jauhnya nak sampai. Jadi panas kawasan tu dia menyala terang. Okey. Boleh ikut So kita akan pilih R lah kat sini. Soalan ini keluar juga dekat Sarawak kalau awak perasan. Okey saya jalan terus tau. Sana. Okey cuba awak tengok Sarawak soalan muka surat 6. Tak tulis pula jawapan. Okey, soalan nombor 6. Sarawak Kalau awak tengok Sarawak, tengok kertas awak Kelabu ni, ya Allah kenapa Kenapa dia tak cantik? Banyak sangat kot ni Sarawak. Okey, Sarawak Okey, bila awak tengok Sarawak, dia pun keluar juga soalan yang sama. Mana Sarawak? Ni. Ini ada lagi wire kat bawah ni. So dekat sini pun ditanya juga, dia kata elemen pemanas untuk membina apa ni? Apa hair dryer. Okay. So hair dryer pun kegunaan dia untuk panas juga. So tapi masalah dia kat sini awak ada nichrome dengan konstantan. So awak pun macam alamak tak tahu dua-dua pun nampak macam panas Nichrome dengan konstantan nampak macam panas. So dekat sini awak kena pilih dia adalah nichrome. Okay.
dan kita kena pilih juga coil wire. Coil. Okey. Jadi kita tak boleh pakai dawai lurus-lurus ni. Lurus dia tak cukup panjang. Kita kena pakai yang panjang. Okey, kalau panjang kena gelung lah baru muat tempat tu Okey, kat sini keluar juga soalan yang bentuk macam ni. Okey. Awak tengok muka surat 6 kalau buku awak tu soalan 6. So kat sini Sarawak ni dia nak suruh awak kira. Kelabu tak kat sana? Ya Allah, awak kelabu sangat ni. Jelas je, boleh nampak. Jelas boleh nampak? Boleh teacher. Awak kelabu sangat saya Alright. Awak nampak Okey, kalau nampak tak apa. Okey, sekarang kita tengok ini kita ada kat sini adalah 2 kilovolt kat situ. Kilowatt so kat sini dia nak suruh awak hitungkan calculate the energy. So energy adalah E energy. So dekat sini benda yang ada adalah hanyalah ini kalau watt ni adalah P. Watt ni adalah P. Power. Okay. Lepas tu E sama dengan PT. Kita ada juga E sama VIT. Tapi masalah kat sini V pun tak, V saja ada, I tak ada. So awak tak boleh pakai E sama dengan VIT. Awak pakai E sama dengan PT lah sebab power dah ada. So power kat sini dia dah cakap kat sini for 30 days dia nak unit dia dalam kilowatt. So yang ini awak tak perlu tukar lagi kilo tu kepada 10 kuasa 3 tak payah. Okay. So yang ini awak terus masukkan inilah 2 kilowatt kan. Okay. Kalau tak mau tulis pun tak apa kilowatt tu. Okay. Lepas tu time dia awak boleh ambil 6 jam. 6 hours Tapi dia 30 days. So awak kena darab dengan 30. So awak dapat semua ni adalah 360 kilowatt per jam. Okay. Ataupun kalau awak bahasa Inggeris per hours per hours. Okay. K tu kecil sebab this is kilo. Okay. So sekarang kita pergi pula cost using the hair dryer. So cost using hair dryer 360 ni dapat dari kilo tadi kan. Awak darab dengan 0.20 sen. So awak dapat RM, unit wajib dalam fizik, tolonglah. Okay. RM72. Kalau tak bubuh titik tu pun tak apa, 72. Okay. Jadi macam tu. Okay, sekarang kita tengok. Okay, boleh ikut kau sampai sini? Faham soalan tak payah sangat lah. Okay. Tapi cuma macam awak banyak debar lah Okay, structure wire, kalau dia nama dia pemanas, dia mestilah awak pilih coil. Coil. Perkataan ni kalau tak tahu pun, semua ada tulis. Fizik ni seronok. Semua dia dah tulis lah kat bawah-bawah ni. Awak pilih je lah. Kalau tak tahu sangat pun, jangan biar kosong lah. Pilih lah kat mana-mana. Okay, coil wire. Okay. Apa alasan dia? Mestilah panjang, okay, ataupun awak boleh cakap high resistant. Okay, high resistant. Okay, coil ni sebab dia panjang. Bila dia panjang kita high resistant. Lepas tu jenis dawai pula, kat sini kita ada nichrome dengan konstantan. Awak pun macam tak tahu je nak ambil yang mana Okay, nichrome, konstantan dengan tungsten tu semua jenis wire-wire yang panas. Okay, tapi yang paling panas adalah nichrome lah. Sebab ni hair dryer so pakai nichrome. So tadi kalau nak bercahaya-bercahaya tu ambil tungsten Okay.
So bila awak ambil Nicrom, kalau awak kata ya Allah tak tahulah cikgu sebab apa, nak tiru balik jawatan tak apa. Memang tujuan dia nak panaskan rambut. So awak pakai je lah high resistant lagi. Tak ada masalah tak payah buat payah-payah. Alasan sama pun tak apa. Sebab betul lah alasan tu Okay, ni N. Okay. So jawab tak payah melengkoi-lengkoi sangat. Jawab ringkas-ringkas je. Okay. Okay, sampai sini faham? Boleh? Okay. Boleh je. Okay, so sekarang kita tengok lagi pemanas keluar lagi. Okay, tapi ni negeri Terengganu. So let's see nombor 3. Okay, nombor 3 Nombor 3 soalan Terengganu. Okay, soalan Terengganu ni keluar pemanas lagi. Okay, so awak tengok rumus power tu keluar lagi. So dia akan tanya lagi sekali yang Terengganu ni dia keluar pula adalah heating element dia adalah pembakar roti toaster. Kalau soalan Selangor dia keluar tempat letak bekal kan, bekal yang nak bagi tahan panas. Jadi saya rasa macam heat pun dia masukkan sekali Okay, so soalan tanya ni apa makna ni? Okay, dalam fizik makna ni awak kena tahu. Dia akan keluar kat mana-mana pun. Mungkin essay keluar, mungkin structure pun keluar. Okay, so kalau maksudnya 100 watt tu apa? Okay, 100 watt tu adalah 100 joule of energy yang digunakan dalam 1 second untuk connect dengan 240 power supply. Okay. Kalau awak guna 220 power supply, awak tak akan dapat 100 joule lah. Contoh cikgu pernah cerita dulu, tak tahu lah cerita ke awak ke orang lain ke, tak pernah cerita. Okay, cikgu bawa periuk nasi. Okay, periuk nasi ke Jepun. Tapi masalahnya Jepun ni cikgu tak tahu pula dia punya voltage dia adalah 220. So bila 220 dia tidak akan dapat work done tu 100 berapa watt tu tak dapat. Jadi nasi tu masak lambat sangat bila menggunakan peralatan dari Malaysia. Kalau nak masak sebenarnya kena guna peralatan dia lah 220. Okay. Jadi macam tu lah. Jadi kat sini 100 watt yang ditulis tu bersamaan dengan 100 joule energy used dalam 1 second when connect to 240 power supply. Okay. Dia nak gunakan banyak tu dia perlukan 240 untuk 1 second. So cepatlah. Macam tu Okay, so perkataan ni saya rasa awak hafal sikit lah. Dia akan selalu keluar lah. Dia akan tanya apa maksud benda tu. Okay, terus pergi B. Okay, bila dia cakap, rumus tadi pun kena ingat rumus tadi E tu kena ingat, power ni pun kena ingat. Kalau tak ingat ada kat depan, ada kat senarai rumus. Cuma ingatlah sikit je P sama IV, okay. Jadi P tu adalah power, kita ambil 100 watt. I tu tak tahu, V tu masukkan. So awak kira sahajalah, masukkan sahaja. Okay, P sama IV tu hafal sikit. Okay, bila tajuk elektrik ni, nak kira-kira ni, satu lagi awak kena take note adalah sebenarnya dia nak menjimatkan elektrik. So selalu pelajar bila jawab, kita tengok soalan ni contoh. Dia kata dia nak bandingkan kesan pemanasan untuk 2 keping roti dibakar dalam satu masa. Okay, awak tengok P ni 90 second. 90 second dah siap. Macam cepat ni. 90 second cepat. Lepas tu yang R ni 120 second baru siap. Kalau nak ikut awak mestilah suka yang sekejap kan. 90 second dah siap. Tapi bila tajuk fizik ni, dia bukan cerita kejap tau. Dia sebenarnya dia nak save energy. Bila nak cerita save energy, awak kena kira. Jadi macam tu lah. Okay, awak kena kira. Dia tanya berapakah tenaga, energi dia. So energi dekat sini awak tengok, awak pakai lagi sekali rumus E sama dengan VIT. Okay.
E sama VIT ataupun ada lagi satu rumus E sama dengan PT. Tapi untuk soalan ni kita pakai VIT sebab kita ada V, kita ada I. So kita pakai rumus tu lah. Okay. VIT masukkan. So awak tengok semua dah dapat bacaan. PQR untuk 3 barang tadi. So sekarang dia kata awak nak pilih yang mana? Mungkin ada pelajar nak pilih saya suka masa pendek lah cikgu. Tapi ni bukan, dah awak penat-penat kira, mesti dia nak suruh cari yang paling kecil. Inilah. So awak pilih yang paling kecil, R. Kenapa R? Lowest energy use, save energy. Memang tajuk ni adalah untuk save energy. Dia tak ada pula awak kata saya pilih P sebab cepat. No, sebab awak dah kira berjenuh-jenuh tu kan. Tujuan dia nak tengok yang manakah yang paling safe. Boleh kena tahu juga bila bab tu apa tujuan dia belajar tajuk tu. Okey, boleh. Okey. So pemanas tu kena tengok Ada soalan himpunan ni. Ni soalan negeri mana Keluar pemanas juga. Okey, tapi dia keluar ini cerek Ini soalan Kedah ke apa, cerek. Ini keluar pemanas juga. Ini Kelantan dia keluar air solar. So saya rasa heat dengan elektrik ni awak tengok sikit lah yang bab-bab pemanas ni So at least kalau ditanya awak dah pernah tengok lah. Tak apa, yang ni nanti kita bincang next day, okay? Heat, okay. Ini pun heat lagi dan dia campur lah. Dicampur tajuk heat dengan tajuk elektrik juga. Okay? Yang ni 2 kali saya jumpa. Sini ada, negeri lain pun ada lagi. Okay, tak apa, nanti kita buat yang tu. Okay, sampai sini. Okay, ni tajuk heat. Dah. Okay. Okey, soalan yang nombor ini. Ini adalah soalan Pahang. Okey. Jelas ke? Asal saya tak nampak jelas ni. Boleh Awak nampak je. boleh nampak. Jelas cikgu. Saya nampak, ya Allah, kelabu asap. Okay, this one nombor 5. Okay. This one nombor 5, tengok ayo. Tapi tak payah ayo sangat sebab benda ni tengok gambar je. Kalau soalan nombor 5, nombor 6 ni tengok gambar banding je. Okay. So awak kena tengok apa beza dua-dua gambar ni. Ini awak nampak jarak dia ni macam pendek. Ni jarak dia ni macam panjang ni Nampak ni jarak ni dengan jarak sini. Okay. Tu nampak. Dia gerak macam tu disebabkan apa? Gerak ke sana. Ada force. Yes, force. Okay. So awak kena tengok balik yang 3 tangan awak tu. Okay. 3 jari tu. Which one yang bila nak jawab soalan ni kena ada 3 cerita tu lah. Jangan apa pergi jawab boyan lah apa, tak ada kena-mengena. Okay. Okay. So sekarang kita tengok kat sini. Ini awak nampak bateri dia macam ni. Okay. This one pun. This one bateri dia sikit. Jadi itu awak kena compare. Okay. Lagi apa lagi yang awak boleh compare? Bacaan emitter dia. Ini macam sikit. Ini macam deflect banyak lagi. For sure lah deflect banyak sebab bateri ni banyak. Lepas tu daya dia pun besar lah. Jadi macam tu. Ini deflect sikit. Ini sebab bateri dia sikit. So dia pun daya dia kecil. Jadi mula-mula banding dulu gambar macam tu. Analisis gambar dulu. Lepas tu baru awak start jawab lah. Okay. So bila ditanya what is the meaning of magnetic field? Bila awak boleh fizik ni, bila awak tengok benda tu awak tengok medan. Saya nak bulan puasa ni, so medan selera. Bila medan selera awak bayangkan benda tu banyak makanan. Okay. Kawasan banyak makanan. Tapi ini adalah magnetic field. So awak kena cakap dia adalah kawasan ataupun region
Region yang ada magnetic substance. Kawasan tu ada magnetic substance. Magnetic substance tu tak mestinya daripada magnet. Kadang-kadang daripada elektrik. Elektrik yang kita dah letak coil, dia boleh menghasilkan kawasan medan magnet juga ya. Jadi ada dua benda lah sebenarnya. So senang cerita kita kata magnetic substance sajalah, senang sikit. A region where a magnetic substance awak boleh experience kat situ. Awak boleh experience magnetic force. Awak tak nampak tapi awak boleh rasa. Rasa tu macam mana? Mungkin awak letak macam mana nak rasa magnetic force kat area tu? Boleh buat apa? Kawasan tu ada medan magnet. So awak boleh buat apa? Letak magnet lepas tu check. Yes, awak letak magnet, tengok dia dekat iron, boleh. Okay. Dekat iron. Ni ada magnet lah. Tu. Atau awak boleh guna kompas, dia boleh gerak macam lain macam je ni Ustaz, dia tak gerak satu tempat je, dia macam lari-lari kan. Kalau selalu dia akan gerak utara, tapi ni dia macam terpesong. So awak tahu kat situ ada magnetic substance dalam area tu Kalau radioaktif, awak boleh guna peralatan lain. Contoh awak guna, kalau nak kesan radioaktif awak pakai apa? Giga mula counter. Giga mula GM GM counter tu. Dia akan ting 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 ting. Jadi tu maksudnya adalah tu. Kalau bunyi ting, nama sikit tag, tak banyak lah tu. Tapi kalau dia asyik bunyi dengan gigihnya, dengan rancaknya, that's why mungkin ada kawasan radioaktif yang kuat lah area awak. Okay. So benda-benda tu kita tak nampak tapi kita kena letak pengesan. Okay. Cikgu, ya. Kalau in exam, instead of gigamolar tube, if you write GM tube je boleh tak je? Boleh sebab boleh faham. GM tu huruf besar, G dengan M besar. GM je. Kadang tak kerti nak heja kan, macam ataupun ayat tu panjang sangat awak nak elaborate cerita panjang-panjang, awak tulis GM saja. Dia orang boleh faham GMT. Okay, next kita pergi dekat number ni. Saya rasa awak pandai tengok kot. Ini tak apa. Dua ni pun pandailah jawab kan. The angle. Okay. Perkataan-perkataan deflection, okay. Tolong take note kadang-kadang dia tak tulis jadi macam mana awak kata terpesong macam mana nak cakap, dia macam gerak-gerak. Perkataan itu adalah deflection okay. Bahasa Melayu dia terpesong. Okay, lepas tu dia kata kedudukan final position of the copper rod. So awak boleh cakap the final position of copper rod is further, lebih jauh. Ini disebabkan oleh tadi kita dah cakap ada force. Ingat tiga benda ni, satu force, satu current, satu lagi arah magnet. So ini yang dia gerak ni disebabkan oleh force. Okay. Okay, kemudian kita pergi kat sini. Okay, yang ini selalu pelajar macam tak tahu sikit lah nak cakap apa. Okay, kat sini relate the number of dry cell. So we cakap the greater the number of dry cell, the greater the magnitude of electric current flow. Tu memang boleh faham. Tapi the last one ni macam dia kata hubungan antara yang nombor 2 ni hubungan antara magnitude of electric current dengan magnitude of physical quantity. Awak kata alamak, physical quantity ni apa benda? Physical quantity ni yang awak jawab tadi ni ni. Physical quantity. Kat sini kan nyatakan quantity fizik. Ni. Inilah ni. Inilah physical quantity yang dia maksudkan kat bawah ni. So awak boleh cakap the greater the magnetic electric current. Ni ambil mana ni dari sini perkataan ni. Yang ni yang perkataan ni adalah tadilah force tadi tu. The greater the magnitude force. Kalau tak jawab magnitude pun fine. Greater the force boleh juga. Okay. So perkataan tu take note. Okay. Teacher, boleh ke kalau guna macam inversely proportional ataupun directly proportional? Boleh. Cuma kadang pelajar dia kalau nak kata inversely apa semua tu, inversely proportional, ada benda lah kat depan dengan kat belakang dia.
Macam orang kata directly proportional. So apa yang directly proportional tu apa? Macam tu. Dia kena ada dia punya cerita depan dia Okay. Faham teacher. Directly proportional. Tapi apa dia yang directly proportional dengan kawan tu? Macam tu lah. Okay. Jadi ayat tu bagi ada depan dengan belakang dia. Okay, next. Soalan ni ada juga dekat nantilah saya tunjuk yang mana. Saya lupa nak masukkan sekali. Yang Negeri Sembilan juga Negeri Sembilan ada soalan itu juga. Nanti yang tu saya snap sendirilah. Saya snap sendiri. Ada juga yang macam ni. Tapi dia keluar dekat sini. Negeri Sembilan sini fizik. Negeri Sembilan. Tertinggal. Nanti saya dah ambil dah. Lepas tu tak bubuh pula. Aduh. Ini. Ini pun ada. So yang ni nanti yang ni saya snap bagi kat awak lah. Cuba tengok lah. Ini pun dia macam bentuk dia lain tapi soalan dia lebih kurang macam tadilah juga. Tapi kedudukan dia deflect macam lain. So kalau soalan banyak-banyak negeri ada ni kena take note sikit lah. Dia asyik keluar je cerita tu kan. Ya. Tapi paper lain kalau trial banyak tak keluar pun masuk Islam pun tak tahu langsung apa yang kat trial. Ya. Tak boleh percaya saya ada trust issues lah dengan trials ni. Tak nak percaya dah trials. Oh ya ke? Ya Allah kesiannya. Math sama cikgu, Islam sama. Cikgu math susah. Itulah dia orang kata yang Math 2 tu kan dah heboh dah dekat apa tu dekat ni lah merata-rata lah. Tapi sebab awak KSSM ko, apa harapan dia orang pun saya tak pastilah. Cikgu takut dengan fizik sebab kalau tengok trial semua macam senang je, taklah susah sangat. Tapi takut masa kat SPM nanti susah. Setakat ni itulah sebab awak KSSM. Kami pun tak boleh nak duga lah awak. Sebab selama ni yang KBSM macam itulah. Maksudnya kita orang study yang itu kan, dia akan keluar lah. KSSM kami tak berani lah. Siapa lah yang buat soalan tu nak pergi tikam dia. Cikgu, Islam cikgu, rasuah tu keluar 12 trial tu cikgu. Semua orang target rasuah keluar. Tak keluar langsung. Cuma yang tak target semua tak keluar. Semua keluar yang satu trial keluar, yang dua trial keluar macam tu je. Oh, okey. Takutnya Aduh, macam mana ni? Itulah, tapi KBSM sebelum ni macam tu awak. Kami pun tak boleh nak duga lah yang KSSM ni. Who build the question sebenarnya? Selalunya yang build the question tu among us lah. Kita orang je kan. Kenal lah orang tu. Jumpa, let's go teacher, let's go fight him. Tapi sekarang tak tahulah. Sebab kadang kami tahu siapa yang buat soalan tu. Jadi macam, tapi dia selalu dia takkan cakap lah. Tapi kita orang akan korek-korek lah kertas dia kan. Macam tu lah. Macam dulu ada cikgu tu adalah cikgu sekolah kita. Lepas tu dia orang ambil pergi kursia, pergi sana. Kita kenal lah senior kita kan. Macam tu lah. Oh yo. Tapi tak tahulah sekarang sebab dia pun dah bersara kan. Tentang orang lain juga kan. Itulah. Tak apalah, awak cuba je lah. Cover lah benda apa yang ada lah. Teacher, are you the pengubah soalan? Teacher, are you the pengubah soalan? Mana tahu teacher jadi yang create soalan ni. Taklah. Not me. Tapi I have a friend lah yang kita orang tahulah kan. Teacher ada nombor WhatsApp dia, sir? Dia kena ada akta rahsia. Alah. Dia memang akta rahsia. Kalau cikgu, dia bocor habislah. Mestilah kalau dia ajar tu dia kena selit-selit dia punya soalan sekali cikgu. Sebab tu lagi He crash. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan.
Teacher. Oh, patutlah trial teacher first bagi negeri 9. Yes. Dia dah pindah. Actually dia sekolah kita dulu. Lepas tu dia pindah. Lepas tu orang angkat dia tarik. Macam tu lah. Dipindahkan. Pindah macam tu lah. Kebetulan dia pun nak pindah sebab dia pun beli rumah kat sana. Macam tu lah. Tapi ada juga macam contoh macam paper tree ada kawan kita macam belah-belah jeram sana tu ada macam tu lah. Oh dia cakap yang tu kita buat yang tu lah. Macam tu lah. Tapi tak apalah try lah ya. Kita tak boleh desak. Kita desak-desak nanti dia raib terus. Betul. Daripada sembang tu. Paksaan. Macam adalah macam kita ada grup-grup kita kat sini kan. Jadi tak kadang yang dia tunjuk tu terpuk kita pusing terus. Share macam tu lah. Macam tu lah. Okay. Macam tu lah. Okay. Boleh. Kalau ada last minute tu saya share tu tengok je lah. Tak tahulah keluar tak kan. Tapi ada kadang tu dia pun okay hari ni nak belanja. Yang belanja tu kita orang send terus. Macam tu lah. Okay lah. Dah. Kita yang penting yang mana yang dah ni kita kena cover. Macam tu. Janganlah harapan tinggi sangat dekat yang kata nak score tu kan. Bukan nak score, maksud saya yang orang kata nak keluar kan. At least awak study benda tu, oh ni dah cover. Boleh Boleh teacher. Harap senang. Yang penting benda tu awak dah cover. Okay. Okay, jom sambung lagi. Okay. Tadi apa Tadi Negeri Sembilan Nanti kita tengok ni Melaka pun ada. One friend lah. Kedah pun ada. Kedah ada seorang tu. Tapi kena tengok. Kadang faham itu soalan dia buat. Kan ada macam satu panjang soalan banyak-banyak tu kan. Saya tahu ni trik dia yang buat. Macam tu lah. Okay. Soalan nombor 3 kita tengok kat sini. Okay, ini diode. Okay, diode ni keluar banyak tempat juga. Okay. Diode saya rasa sangat senang. So, dia a low current flow lah. Nanti ni saya bagi jawapan nanti A low current flow in one direction only. Okay, kalau macam ni dia akan light. Dia akan menyala. Kalau dia terbalik macam ni, not light up lah. Tak menyala. Okay. Bila tak menyala, kita nak cakap apa? The connection of diode is reverse bias. So perkataan reverse bias tu sangat penting So connection Teacher tengah bergaduh ke teacher kat belakang tu? Aduh, kuatlah bergaduh dorang tu. Saya ni duduk kampung tu lah. Teacher pernah kena kejar teacher? Taklah, saya boleh peluk-peluk dia lagi. Patutlah, kasih sayang. Teacher, ya. If I just write reverse bias, is it wrong? Reverse bias, awak kena cakap connection. Connection. Perkataan tu Sebab apa dia reverse bias ni ni dia sebab resistance of diode tu adalah too high. Resistance dia too high. Dia sebenarnya ada 2 plate. Tapi bila dia semiconductor, bila awak reverse bias dia sangat jauh. Ini benda apa? Silikon silikon punya benda dia lain sikit daripada wire So bila dia dalam keadaan forward bias, dia dekat. So bila dekat dia bersambung. So ini adalah benda yang bukan wire dia adalah benda peralatan tu adalah dia adalah semiconductor. So bila semiconductor tu dia ada ciri-ciri lain pula. Resistance dia diode tu too high sebab dia tiba-tiba dia akan ada satu jarak yang jauh. Kosong kat tengah tu. Kat tengah tu kosong. Okay, this one is not light up.
Okay. Ini allow, yang atas tu allow current flow in one direction. Okay. So ini kita pergi kat sini pula. Okay, ini awak nampak this one is reverse bias. Bila reverse bias, ini tak ada apa-apa. Kosong Kalau kat sini dia ada cerita lah. Satu kotak ni 3 cm ke 1 cm ke, itu awak kena kira betul-betul Soalan ni rasanya macam dia tak cakap berapa cm, dia tak cakap. Ada ke cakap? Rasa macam tak cakap. So awak agak-agak sajalah dia punya size dia Kalau dia cakap awak kena lukis elok. Kalau dia tak cakap awak agak-agak dia bagi sama lah. Ni jarak dia, kalau nak ikut dia kena ada bawah kan. Macam tu kalau nak ikut lah. Tapi sekarang sebab dia one way saja, yang bawah ni kita dah padam. So ni akan jadi saya besarkan sikit. Okay. Okay. Kalau dia cakap berapa cm baru awak buat betul-betul. Tapi yang ini dia tak cakap. So awak buat paling cantik lah yang awak boleh buat Actually dia macam ni lah. Macam tu Tu macam ni. Macam tu. Kotak dia kena sama saiz Ni ada bawah ni, ada situ macam tu. Kalau tak lengkung elok, padam lah bagi cantik lah. Lepas tu tapi disebabkan dia reverse tak boleh, dia pergi one flow saja. So yang bawah ni kan ulang alik kan. So dia pergi patah balik tak ada. So bawah ni padam So ni bawah ni semua tak ada. Allah padam semua pula dah. Okay, so yang ni ada sini sajalah. Sini sampai sini saja. Awak ni best case SSM. Kami pun tak berani nak kata apa. Tak boleh nak target lah awak. Dia orang kata tak keluar graf langsung untuk mat. Keluar teacher keluar. Tapi yang dia macam AdMat punya. Dia macam linear equalities AdMat. Oh, kalau siapa belajar AdMat okey lah. Kalau belajar AdMat senang teacher. Tapi kalau yang belajar AdMat pun tak jawab teacher. Teacher, dia tengok soalan dia. Saya pun blur kejap je. Dia minta apa ni sebenarnya teacher. Saya pun blur tengok soalan dia cikgu. Sebab macam dah panik sebab tak cukup masa. Kami tak boleh tengok paper dia sebab kan tak boleh collect lagi kan. Dia dah habis semua baru kita orang boleh tengok. Kan korang hantar kan benda tu. Teacher. Teacher, the question was hard Yeah. because dia tak ada soalan senang, tak ada langsung. Semua is like mediocre punya question. So dia kena ambil masa untuk fikir je. So dia makan masa. Bencinya. Macam mana ni? Aduh, bencinya. Saya risaulah kat korang tu lah. Tak apa kalau semua orang pun tak boleh, awak janganlah bimbang, semua satu Malaysia kan. Dia tak bimbang. Betul teacher. Habis exam Telegram tu Tapi teacher, orang Marison kata boleh buat. Macam mana teacher? Alah, tapi diorang sama-sama diorang je, tak apa. Diorang ada macam, diorang nak hantar ke mana-mana sesama diorang je. Macam awak dengan SBP apa semua tu sekali lah. Sebab awak bawah KPM, diorang bawah kementerian lain. Macam itulah. So kalau diorang nak hantar pergi mana-mana tu, diorang macam ada satu bawah MARA kan. Macam awak bawah KPM. KPM sama dengan SBP. Macam itulah. No? Jadi jangan bimbang. Kalau dia kata boleh jawab, fine. Okay. Okay, dah. Ini boleh dah. Ni sampai situ. So ni apa maksud dia ni? Ini rectification happen. Rectification ada kalau yang awak belajar tahap SPM ni ada dua lah. Satu rectification separuh gelombang, half wave rectification. Yang ni half wave lah. Kalau awak jawab half wave rectification pun boleh terima. Satu lagi full wave rectification. Full wave maksudnya yang diode ni ada 4. Okay. Ini diode ni ada 1. So ni rectification saja atau half wave rectification. Okay. So yang bawah tu tak boleh tulis lah sebab dia dah terpadam. Dia dah kena cut off. Okay. Okay. Cuba tengok ada soalan ni negeri mana? Terengganu. Terengganu pun keluar soalan yang sama.
Terengganu, turun. This one. Okay, ni Terengganu Terengganu pun keluar diode juga. Ni ada diode. Terengganu page 8. Okay, ni dia tanya ni X ni apa? So jawab diode. Lepas tu soalan ini pelajar selalu tak nampak. Soalan garis-garis ni. Selalu diorang skip. Diorang tak perasan ada soalan garis. So awak tolong take note benda garis je pun tapi budak tak buat. Ni the X correspondent to one way. Awak garis. Kadang pelajar tahu tapi dia tak perasan ada soalan kat situ. So dia lompat jawab yang lain. Okey, terus pergi C. B ni bab light up sebabnya forward bias. Cuma perkataan-perkataan pincang ke hadapan Kalau awak tak boleh guna perkataan lain yang ini memang word dia dah. Nak kata saya nak guna perkataan saya sendiri. Okay, not. Okay. Okay, lepas tu sambung dekat ni Negeri Sembilan lagi kat sini. Okay. Ini adalah dia tanya peralatan lain. Ini diode dia, ini adalah transistor. Okay, ini transistor. So transistor ni apa benda? Kalau awak pun tak tahu makna dia apa, awak hentam saja electronic component ataupun sejenis semiconductor which has 3 terminal, collector, base dengan emitter. Dia ada 3 kaki Kalau tak tahu sangat pun base ke apa, awak tengok ni ada perkataan BCE. Kaika lah ayat dia tu BCE tu Base, C collector, E emitter. Pemancar, tapak, kolektor pengumpul. Okay. Okay, ini jenis apa? Kita ada PNP dengan MPN. So cara nak tengok adalah ini ada bulat ni ni macam ni So awak tengok dia, dia pergi ke sana. So kalau dia pergi sana, okay ni awak nampak dia pergi sana P. Ni sini P Awak nampak P sana. So ni jadi N, ni pun N. Kalau bulat macam ni dia pergi macam tu. Lepas tu awak nampak anak panah ke sana. So awak kata pergi, P. Sini jadi P. So ini akan jadi N, ini akan jadi P. Okay, tengok anak panah lu start dari mana. Kat sini dia pergi, P. Jadi anak panah tu awak letak P kat sini. Okay, tu cara nak agak lah ini jenis MPN ataupun PNP. Letak urut P dulu, lepas tu yang lain tu tambah sendiri. Okay. Okay, next. Kat sini dia tanya, namakan komponen X. X tu this one. So this one is LDR. Awak jawab LDR pun boleh. Kalau nak buat ayat penuh pun boleh. Light dependent resistor. Okay. Kalau bahasa Melayu dia, perintang peka cahaya. PPC. LDR pun diterima lah kalau tak nak guna ayat penuh pun. Dia adalah apa berlaku. Okay, cerita dia kat sini, kita nak dia menyala, lampu ni menyala kalau waktu siang ke waktu malam. Dia malam kan. So dia kata, what happen if X is intensity of light is low? Okay, ini kalau rintangan dia kurang, so current akan flow sini. Salah. Soalan tanya apa? Soalan tanya keamatan cahaya rendah. Intensity of light is low. Intensity light of low. Siang ke malam? Intensity light. Malam je malam. Malam lah kan. Sebab dia light dia low. Maksudnya kurang cahaya. So ni malam. Malam minggu. Siang hari. Okay, malam So bila malam, rintangan dia tinggi. Okay, sebab tu dia akan pergi sana, dia pergi sana, dia pergi sini. Dia nak pergi sini, ini dia buka. So bila dia buka, cahaya pun masuk. Coing, baru dia masuk. Itu kegunaan transistor. Kita nak dia lalu dekat base ni. Bila dia lalu kat base, baru lampu ni menyala. Kalau dia tak lalu, dia tak boleh tolong buka gate dekat kolektor ni. Dia nak tolong buka, dia mesti lalu. Okey, kalau
kalau rintangan dekat sini kurang, so dia terpaksa lalu sini. So bila dia tak lalu dekat base, gate ni tak ada orang nak tolong buka. So bila tak ada orang nak tolong buka, lampu tak menyala. So ini malam kita kata dia high resistance. Memang kita nak dia high resistance supaya arus ni memilih jalan lain. Dia pilih jalan base. Okay. Dan open the current at connector. Dan dia akan together current tu lalu dekat emit kembali kepada negative terminal. So lampu tu menyala lah. Macam tu Okay. So saya tengok soalan ni tak soalan pendek sahajalah. Tapi jangan terkejut dia ada soalan panjang tapi negeri mana. Tahu tadi nampak macam panjang pun. Dah mana? Cak ni sini kau. Bukan. Sini kau. Sini. 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 Entah kat mana dah. Sini ke? Sini kot. Ni Kau tengok sama je. Asyik duk tanya benda Allah ni je. Orang lain pun tanya benda tu kot. Okay. Ini pun sama. Ni pun awak kena tahu juga. Okay. Tak ada. Dah keluar kat mana dah. Tak ingat. Tak jumpa pula. Tapi ada satu yang keluar. Macam tu tapi soalan esei. Esei kalau keluar soalan nombor 9, 10 fine sebab awak boleh pilih. Tapi kalau keluar kat sebelah habislah kena paksa pilih juga. Okay. Wajib lah dia jadi wajib. Okay. Sampai situ. Okay. Next. Larat lagi ke? Boleh teacher, boleh. Okay, boleh larat lagi nah. Okay, ni soalan ni terbalik pula. Okay, ada satu yang ni sini. Okay. Ini soalan. Okey. Ini adalah soalan Kelantan Okey, Kelantan. Mana dia sambungan dia? Oh, ni dia terskip ni. Kelantan tadi duduk tak mana tau tani ke? Oh, 2 kali. Okey. Kelantan Okey, this one dia kata dia pasang bateri. Okey. Ini pun macam awak punya amali dulu Bila dia pasang situ, so dia cerita di electromotive force. So kat sini electromotive force is a work done to move one column charge in one complete circuit. Okey, ni dia tanya lagi sekali sama macam soalan tadi. So hafal sikitlah ya. Apa maksud dia ni? 2-3 kali tanya. Ada nanti esei pun ada lagi tanya. Ni ini kena hafal sikit. So bila soalan banding-banding ni sonok, senang je. So dia kata apa dekat daya gerak elektrik kat situ awak tengok dia pakai bateri yang sama. Dia pakai bateri yang sama, so electromotive force dia adalah same. Okay, sama saja. Ini pun sebiji je berapa bateri ni pun sama je. 12 volt ni pun 12 volt. Sama Okay, lepas tu dia kata bila dihidupkan the reading of voltmeter when it switch on. Lepas tu awak boleh kata the reading of voltmeter diagram 6.2 is greater than 6.1. Saya rasa awak dah pandai buat ayat-ayat greater ni Saya rasa tak ada problem. Okay. The reading of ammeter when the switch is on. Lepas tu reading dia jadi apa? Jadi berkurang Ini banding ni dengan ni jadi reading dia 6.1 is greater than 6.2. Macam tu saja. Okay. Tak ada susah apa. Ni pun baca ammeter pun boleh banding juga. The greater the reading of voltmeter. The greater. Okay. The lower the reading of meter.
Okay. Lepas tu yang ni rintangan dalam pula, internal resistance. So awak boleh cakap lagi the greater the voltmeter drop, okay, the higher the internal resistance. Okay. So macam tu sahaja. Ni dia ada kaitan dengan eksperimen awak buat dulu So bacaan voltmeter kat sini awak nampak bila dia tukar pakai lampu bulb So bacaan voltmeter awak kat sini increase. Ini bacaan ammeter akan jadi decrease. Awak lah dia jadi increase pula. Okay. Sebab ni nak guna kat bateri ni. So yang ni akan berkurang lah sebab bateri pula bulb ni menyala lah. Sebab apa? Sebab apa jadi macam tu? Sebab resistance of the bulb lah. Sebab dia ada resistance resistance by the bulb. Okay. Cuma bezanya bulb ni awak tak boleh nak ambil bacaan. Sebelum ni awak letak voltmeter tu awak boleh lah ambil bacaan kan dengan bila awak gerak-gerakkan rheostat tu. Bulb ni awak boleh nampak je lah terang gelap, cerah, gelap macam tu je lah. Tapi awak tak boleh nak ambil ukuran sebab kita tak ada peralatan untuk cek intensity, kecerahan. Okay. Okay. Dah sampai situ, sini sudah. Okay. Okay. Okay, dalam banyak-banyak bab ni yang awak tengok ni, bab mana yang awak nak saya pay attention, takutlah tak dan tengok semua. Like okay lah, like. Saya tengok ni kalau malu nak cakap boleh tulis lah. Okay. Kalau malu nak cakap le. Awak nak suruh saya pay attention tajuk mana? Okay awak. Okay awak go through tengok semua-semua ni. Okay. Sebab kita ada 3 hari je. Takut. Tapi saya akan bagi skema semualah. Cuma yang mana nak pay attention? Gravity. Light. Pay attention kat saya cikgu. Light kot. Okay, light. Okay. Lagi. Light. Light sebab awak kena banyak lukis lah. Lukis arah-arah. Okay. Lagi ada. Malu nak cakap awak boleh type je. Light. Kita masuk esok lah light. Okay. Dengan waves teacher. Wave. Gelombang. Wave kat sini nampak macam tak keluar banyak. Tak keluar banyak tapi tak Teacher apa. jangan percaya teacher. Yang itu yang keluar. Teacher, teacher. Sejarah teacher. Trial 1000 soalan buat satu pun tak keluar teacher. Ya teacher, objektif tu teacher. Kita orang buat 1000 soalan teacher. Satu pun tak keluar teacher. Satu pun tak keluar. CP takkan tak ada kot. Langsung tak ada. Langsung tak ada. 1000 soalan lah. Ayo. Kita orang buat satu Malaysia punya trial je. Satu Malaysia punya. Okay. Light, quantum. Okay. Dengan wave teacher. Dengan wave. Wave, okay. Teacher, bagi saya kan teacher, I feel like apa dia yang bab ni? Bab quantum physics ni, kalau masuk objektif it's hard to jawab. Dia punya calculation dia jadi pelik. Cikgu dia banyak formula. Kan dia pelik kan? Dia banyak. Masa Dia objektif dia suka keluarkan rumus. Maksudnya rumus tu awak build sendiri. Faham tak? Dia ada rumus then gabung. Lepas tu awak keluar rumus tu. Macam tu. Faham ke? saya tak suka objektif fisik, susah.
Teacher, Quantum berapa susah kali saya je. buat teacher? Benda Tak apalah, sama-sama yang lain juga. boleh kot. Dia sebab soalan ni dekat-dekat kan, macam yang ni pun betul, ini pun betul. Macam tu lah. Okay. Paper 2 saya suka, paper 1 saya tak suka. Paper, okay. Jadi, okay, ada lagi? Mana? Hit, nak masuk hit. Esok saya rasa saya masuk hit banyak sikit lah kot hit esok. Hit banyak soalan trial keluar je kan? Hit saya rasa macam banyak. Macam essay, struktur ke? sebab hit boleh keluar banyak bentuk. Dia boleh tanya hukum gas, okay, gas law banyak kan. Lepas tu Latin hit pun dia boleh tanya. Maksudnya dia ada banyak benda lah. Benda dia boleh tanya. Okay. Kalau macam yang lain-lain tu mungkin saya tulis jawapan sajalah, saya share kat kamu. Maksudnya jawapan dekat kertas macam tadilah. Jadi awak fill in the blank lah kalau saya tak sempat. Tapi awak jangan percayalah kalau dia kata yang ini nanti akan apa tu, benda ni akan keluar, jangan percaya sangatlah. Okay. Optic lens Okay, optic. Quantum. Okay. Okay. Alright Okay, jadi yang tajuk macam daya apa semua ni cikgu snap gambar sajalah, send kat awak buatlah nanti macam mana. Dia tak susah sangat kot. Acceleration. Kalau awak perasan spring banyak kali keluar. Dengan lagi satu yang jambatan tu. Jambatan tu Terengganu keluar. Ni negeri mana? Tak tulis pula negeri. Ni pun keluar. Ada 3 negeri keluar pasal jambatan tu. So jambatan tu tajuk apa agak-agak? Ini je yang resonance, yang wave, resonance. Yes, resonance. Dengan lagi satu, itu pun keluar juga untuk spring. Spring ni 2-3 negeri juga keluar spring. So spring awak just sentuh lah. At least awak dah sentuh, maksudnya dia nak keluar macam mana, awak dah study lah macam tu Okay. Okay, ada nak tanya apa lagi? Okay, esok cikgu akan masuk tajuk light. Dengan kita nak masuk sekarang. Boleh juga kot. Sekarang pukul apa? 10.30. Kita sampai 11 lah kita relax sekejap boleh? Sekejap lagi cikgu masuk balik. Boleh teacher. Boleh awak pergilah minum-minum dulu. Minum-minum dulu. Sekejap lagi pukul berapa nak masuk balik? Awak tak marah kan lama-lama? Tak apa. Okay. Masuk balik 10.45. Okay. Kalau lepas tu kita sambung balik 10.45. Pergilah minum kopi ke apa kat dapur dulu. 10.45 kita masuk balik Okay. Light saya masuk light sekejap lagi.
Okey. Boleh kot no. Balik pula. Padam je lah. Okey, Assalamualaikum. Sambung balik sorry, lambat sikit. Okey. Dah ada ke? Ada teacher. Ada cik. Okey, jom kita sambung sikit lagi. Kita pergi ke light. Okey. Tadi dah sampai mana? Mungkin banyak dah awak dah study tapi ni revision je lah. Tengok balik. Macam Quran lah, awak dah baca tu awak baca lagi. Macam tu je lah, okey. Ingat balik, tengok balik, okey. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok soalan wave. Okey, wave tu yang tadi tu sepatutnya muka surat saya tu terbalik dia sepatutnya page 10 tu dulu baru page 9 tapi tertulis nombor 9 dulu baru 10. So 10 dulu soalan dia start nombor 6 kat sini. Okey, tak apa kita tengok dulu yang ini. Nampak yang saya share ni? Okey, awak tengok peta awak Okey. Kat sini ini saya tak tahu ni soalan Sarawak rasa. Okey, ni adalah corak dekat tangki riak. So dulu wave dengan light dia sekali. Wave dengan lens dia masuk sekali. Sekarang dia dah pisah dua. Wave lain, lens lain. Lepas tu dia sekarang ni dah sekali pula. Macam itulah. So sekarang dia ni nak tunjukkan diffraction Kalau macam ni diffraction. Kalau ada dua pula macam ni. Awak dia warna merah. Macam warna biru. Okay, kalau macam ni lepas tu ada lagi yang ni interference pula. Kalau dia lepas dia jumpa yang ini dia jumpa dua lubang pula. Yang ni this one jadi interference pula So kalau yang macam ini sahaja kita panggil diffraction. Okey. Kalau ada dua lubang lagi dia jumpa macam ni, yang ni nama dia interference. Okey, macam soalan form 4 baru-baru ni dia orang jawab diffraction. Tak, kalau dia dah masuk dua macam ni dia dah jadi interference. Interfere pula So yang ini diffraction. Diffraction ni cerita dia tak banyak, dia hanyalah slit ni, slit ataupun lubang ni, slit. Okey, lubang ni ada besar, ada kecil. Itu je beza dia So kat sini apa sahaja energi atau amplitude kat sini bila dia masuk ikut celah ni, okey, dia berubah. Apa yang berubah? Energi berubah, amplitude berubah. Ni soalan dia soalan B name the physics quantity bila dia passing through, apa yang jadi, energi dia akan berkurang, amplitude dia pun berkurang. Tapi wavelength macam mana? Wavelength kita tengok macam sama saiz. So wavelength tak berubah bila dia lalu slit, wavelength tak berubah. Yang berubah hanya amplitude dengan energi. Okay. Kenapa? Apa bukti dia? Jadi bila kita letak dekat kapal dekat sebelah slit tu, amplitude dia akan berubah menyebabkan kapal tu tidak berolak sangat. Tak dilambung ombak lah sebab ombak dia dah pendek-pendek. Amplitude dia rendah. Ini dipanggil amplitude
amplitude ada sampai sini, peak to peak ni lain pula. Wavelength dari sini sampai sini ini wavelength. Ini. Ini amplitude sampai sini saja. Jadi wavelength. Okay. Okay, so sekarang dia cakap based on diagram 5.1, 5.2 size of slit. Okay, size of slit kita cakap yang ni size untuk gelombang selalu pelajar tak tahu nak tulis apa. Kita guna perkataan more circular, lebih bulat. Lebih membulat dekat diagram 5.2. Lagi kecil lubang dia, lagi bulat dia. Lagi more circular. Jadi bila more circular ni, bila nanti nak tajuk dia interference ke apa, lagi cantik lah sebab banyak benda yang kena potong. Okay, nombor 3. State the relationship, the smaller the size of slit, the more circular the shape of wave. Perkataan circular ni take note Okay, so yang paling bagus size of slit adalah dia sama dengan size wavelength. Wavelength sama dengan size slit. Slit simbol dia A, simbol dia yang ni lubang ni. Okay, tak dia awak kata amplitude pula, tak payah tulis lah. Okay, boleh ikut? Boleh Okay, sekarang kita tengok lagi yang ini pun awak tolong hafal yang gamma apa benda ultraviolet. Jadi awak nak tulis perkataan apa, ni dia dah kait pula dengan electromagnet. So ini apa? Jadi awak kena reka sikitlah perkataan bagi awak ingat. Lepas gamma ray apa benda, lepas tu ultraviolet, lepas tu visible light. Kalau perasan soalan ni pun keluar juga. Soalan ni bukan. Ni kot. Ini adalah soalan Selangor kertas set 1. Awak set 2 Ini set 1. Ada juga ini ada juga wave. Dia tanya coherence Dan ini pun ada. Ini pun ada. Maksudnya ini kena hafal lah ni. Sinar X, ultraviolet, infrared. Apa tu? Ini huruf-huruf ni kena ingat Rich man want to buy apa Gucci lah. Jadi awak boleh reka lah ayat-ayat dia. Okey, jom pergi lagi. Yang tu pun dia ada keluar. Kat mana tadi? Sini. Okey. So dia kata kat sini nyatakan state the electromagnetic wave of P. So X-ray. Tapi soalan baru-baru ni keluar yang form 4, budak pergi jawab jenis wave kat sini. Actually dia tanya the application oleh benda ni. So salah lah sebab dia jawab X-ray. Sebenarnya dia tanya state the application bagi wave ini. Application maksudnya kegunaan. So kalau X-ray ni kena cakap lah kegunaan dia apa. Macam tu. Awak janganlah jawab barang dia apa. So kena baca betul-betul soalan dia. Ditanya application ke ataupun ditanya itu apa. Okay so yang ini P ni adalah X-ray. So X-ray ni ada banyak kegunaan antara dia. Okay, detect both fracture, scan luggage, okay. Ada lagi lah yang lain-lain yang pelik-pelik. Ini yang saya tulis ni yang paling senang nak hafal lah. Biasanya satu je kan. Okay. Lepas tu ni dia suruh awak hitung. Awak terpotong. Okay, hitung panjang gelombang, infrared mempunyai frekuensi. Okay. Rumus untuk ini tak susah sangat pun. V sama F lambda saja. Okay. So F dia adalah 2 kali 10 kuasa 11 ni, 13 ni. Dia tu lambda dia tanya panjang gelombang. Panjang gelombang this one Okay, V dia adalah 3 kali. Masukkan saja.
You lost connection. Oh my god. Aku cakap seorang ke? Saya cakap seorang tadi. Aduh. teacher. Atalah sunyi je. Ya Tuhan. Sorry. Lost connection. Okay. Kat mana saya stop tadi? Sampai lambda tu teacher. Yang satu pun. Sampai lambda ni. Inilah dan lah. Oh, yang lain saya dah cakap lah, awak ada lah kan? Ada. Oh, yang ini sajalah. Okey. Ni bergerak pula. Atas sikit. Ni. Okey, itu masukkan saja okey. Oh, lost connection bro. Okey, jom kita tengok next soalan Okey, yang ini soalan tak tahu negeri mana. Okey. Ini dia tunjuk ni sebenarnya awak kena faham lukisan ni Ni dipper ni dia masuk dalam air, lepas tu dia goncang tau, dia goncang. So awak kena tengok balik ini, tengok elok-elok dalam kertas awak ni 90 Hz. Yang ini adalah 60 Hz. So yang dia goncang lagi kuat adalah diagram 6.1. Bila dia goncang lagi kuat, so muka gelombang awak jadi macam ni. That's mean dia punya ripple dia lagi pendek lah. Macam tu. Yang ini pula dia nampak macam jarak sikit. Ni ada berapa? 1, 2. Okey, jarak yang terang yang macam satu garis ni mungkin kat bawah lah. Ada 1, 2, 3 atau mungkin kat atas lah. Yang terang ni selalunya kita kata peak lah. Yang terang ni peak, throw, macam tu. So senang cerita ini sampai sini adalah wavelength. So ni wavelength dia kecil lah. Itu yang kita boleh tafsirkan. Wavelength ni lagi besar untuk diagram 6.1. So ni frekuensi dia kecil, wavelength dia panjang. Terbalik lagu tu. Faham lah? Okay, so kat sini selalu pelajar akan lupa soalan yang garis-garis ni sebab dia tak perasan. So dia kata muka a wavefront is line that connect ni all point that have the same. Apa maksud dia ni? Adalah satu garis yang semua titik yang punya sama fasa phase. Phase. Okey, adalah phase Dia cerita dia fasa. Kalau macam ni tak sama fasa ni kita tak kira lah, buang lah. Kita kira yang sama fasa saja. Okey. Sama yang macam kita dapat titik-titik pita detik tu kan. Lepas tu bila dia merepek tu kita tak tengok lah, kita potong buang, kita tengok yang okey saja. Okay, yang same face saja. Okay. So sebab bila same face baru awak boleh kira lah. Kalau dah macam-macam tu abaikan. Okay. So kat sini okay, kita sambung tadi. Sini ke? Okay. Barulah sambung soalan ni. Okay. Okay, awak tengok soalan muka surat 9 So nombor 9 tu dia tanya compare the depth. Okay, so the depth water in diagram 6.1 same lah. Dua-dua pun nampak sama je kedalaman dia. Same Awak tengok sini dalam dia ni same. Ni same. Kedalaman dia sama. Okay. So macam mana pula dengan frequency of dipper? So kita nampak tadi frekuensi untuk 6.1 lagi banyak kuat. Kita tengok tadi 6.1 tadi lagi kuat lah. Ini 90 Hz. Yang ni 60. Yang ni lagi kuat. Okay. Kemudian kita tengok wavelength dia. Wavelength tadi kita dah analisis. Yang ni wavelength untuk 6.2 lagi besar, greater than 6.1. Okay. So bila jawab tu tengok gambar. Lepas tu dia tanya lagi. Dia suruh awak connect the relationship between frekuensi dengan wavelength. So frekuensi, awak boleh jawab macam tadi kawan awak ada tanya kan. Kalau nak jawab directly proportional boleh ke? Boleh, awak boleh jawab frekuensi directly proportional to wavelength. Kalau tak suka jawab macam tu, boleh jawab juga the greater the frequency. Apa?
Directly proportional ke? Bukan berkadar songsang ke? Inversely proportional teacher. Ah, Sebab tu ya. frekuensi greater wavelength. Ya. Sini kat bawah saya tulis bahasa Melayu, saya tulis betul atas salah. Berkadar songsang inversely, inversely thank you respond inversely inversely proportional to wavelength. So boleh cakap when the frequency increase, the wavelength decrease. Boleh juga jawab macam tu. Atau nak jawab frequency decrease, wavelength increase, boleh juga. Kalau tak suka jawab directly proportional, inversely proportional lah. Okay, sambung lagi ke C. Explain what will happen to water depth kalau dia pergi ke kawasan yang bila dia kata water reservoir is reduced. So dalam kepala bila reduce, ia adalah kawasan cetek. Ini reduce Maksudnya ini kawasan dalam, ini kawasan dah reduce, dah pendek, kecil. Dah tebing, dah tepi pantai. Okay. So awak boleh cakap kat sini wavelength dia dah decrease. Bila dia cakap macam ni je, terus awak take note, oh dah cetek. Okay. Dah lower. Okay, so awak jawab wavelength decrease. So wavelength is directly proportional to the depth of water lah. Ni lagi besar, lagi dalam, lagi besar. Kecil, dia lagi kecil. Directly proportional, betul. Okay. Okay, next. Ini dia orang ni naik kawasan macam ni. So bila awak dapat saja soalan, awak kena pasti yang ini apa. Allah, ni nampak ke ni? Okay, yang ini apa dia? Yang ini apa? Okay, awak tuliskan sebagai simbol dia lah. V1, V2, lambda 1, okey, masukkan saja. Lepas tu awak kaitkan dengan rumus V sama dengan F lambda. Ni memang rumus dia, tak ada yang lain, V sama F lambda. Lepas tu yang ada kaitan dekat sini hanyalah V dengan lambda. F dia tak ada. So ni awak boleh cakap ni V1, lambda 1, satu lagi awak ambil lah V2, lambda 2. Ni macam reka sendirilah. Tapi awak ambil dia rumus tadi. Okay. So barulah awak masukkan, boleh dapatlah next dia. Okay. Okay, boleh ikut sampai situ. Okay, unit wajib unit wajib. Okay, next. Kita pergi sikit je lagi, lepas tu dah lah. Okay. Pergi sini sudah. Ni admit bodoh je ni. Dah. Sana. Lagi 2 soalan lagi, kita stop lah. Sekejap. Okey, ni nampak tak? Nampak teacher. Nampak teacher. Nampak Okey. Yang ini saya tengok total internal reflection banyak kali lah keluar. Okey. So ini total internal reflection. Awak pakai ruler saja. Ni garis, ini pergi terus saja. So kalau awak jawab reflection salah so awak kena jawab total internal reflection tu perkataan penuh dia. Okey. Yang ini lepas tu dia pergi ke binocular prism So ini awak kena pandai lukis. Ni straight line saja. Semua pakai ruler. Garis turun lagi. Okey, markah dia 2. Ni apa yang kurang? Arrow dia punya arah dia. Yes, arrow tak ada. So ini satu markah saja So nak dapat arrow dia kena apa? Masuk mata, keluar mata? Masuk mata. Masuk mata. So arrow dia ke depan masuk mata. So awak buat di setiap panjang ni lah. Mana dia? Hilang dah. Okey. Setiap masuk tu awak kena buatkan Okey. Dia ada lagi satu soalan belakang dia. Okey.
Kita buat habis yang tu lah. Lepas tu esok lah sekejap. Kita tak share tu kat diri sendiri sekejap. Okay. Soalan tadi dia ada sambungan dia kat belakang. Tengok page 12 yang tadi tu. Okay. Page 12. Rob. Okay. Okay, kita tengok soalan page 12 tu. Okay. Dia tak save pun. Duduk tangan tu. Foto. Ini. Oh ni, okay. Send dekat sini lah. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok kat sini. Dia masalah dia kat sini. Awak tengok dia kata kanta objek yang digunakan. Dia nak tengok soalan tadi tau. So awak tengok ni eyepiece dulu Okay, ni Ctrl C. Okay, kita tengok dekat sini. Ctrl V. Okay. Kita tengok ni. Benda apa pula tepi ni? Aish. Aduh. Ya. Nak angkat pizza boleh? Tu minta Hakim buat nah. Tak boleh tu Hakim punya, minta kat dia. Tapi dia suka apa kebang Allah. Nah, tak apalah, sabar lah, makan benda lain lah banyak je. Anak pun lapar dah awak oi. Azal, okay, tengok ni Alright, tengok sini ni kantai digunakan So bila awak tengok eyepiece dia adalah kecil. Yang ini untuk objek lens dia besar kan, yang case tadi tu. Okay, tengok tadi tu, yang ini kan. Awak tengok ini eyepiece dia kecil, yang ini dia punya objek dia besar. Okay, so kita pergi tadi tu. Bila dia kecil kat sini, itu adalah F-note. Nampak ni perkataan dia. Okay. Ini jadi F-note ni kita kena ambil dia greater. Okay. Dan diameter kanta ni dia suruh refer kat siapa? Dia suruh refer dekat kanta objective lens. Nampak tu. Objective lens is ini. Ini objective lens. Yang tu objective lens. Yang dekat dengan objek. Yang dekat dengan mata kita panggil eyepiece lens. So dekat eyepiece mata kecil. Lens tu kecil besar biji mata saja. Yang dekat objek tu dia gemuk sikit besar. So dia suruh awak refer dekat objective lens saja, dia tak tanya benda lain So kat situ awak boleh cakap awak pilih F yang greater, memang dia greater daripada eyepiece. Yang paling greater adalah 24 lah. Sebab dia kita nak larger magnify image yang sangat besar. Awak boleh guna semua perkataan-perkataan fizik kat situ. Dan diameter kanta of lens awak ambil bigger. Okay, bigger diameter of lens. So kenapa bigger? Sebab lagi banyak light boleh masuk. So lagi banyak light yang boleh masuk, image dia brighter. Okay, so kita pilih Z lah. Okay, baru-baru ni cikgu ada dapat soalan dari mana entah. Adalah budak ni SBP lah, suka duk tanya ni mana dia. Okay ni. Saya pun tak kenal lah dia ni siapa. Pilih pun sekolah lain pun suka duk tanya juga. Okay, so ini adalah soalan yang dia tanya. Ni tentang emas permata kat tangan. So tiba-tiba dia keluar kat sini perkataan karat.
Jadi karat ni awak tak belajar pun kan? So ni karat pula keluar. So kat sini ada perkataan size kat sebelah. So karat ni saja-saja nak bagi nampak macam out of the box lah. Okay. Size ni yang refer sebenarnya. So kita ambil potongan dia banyak. Ni untuk buat diamond ring kita pakai carat dia besar sebab dia refer kat sini size. Purity kita ambil high dengan refractive index kita ambil besar. Tapi ni apa alasan dia? Awak ada ke? Dengar ke ni? Dengar teacher. Dengar teacher. Okay, so oleh kerana saya ditanya soalan yang pelik-pelik ni aku pun kenalah cari, okay. Okay, so dekat sini ini dia punya skema dia lah. Okay, potongan. So selalu diamond kita potong banyak-banyak. Ini jawapan saya lah. Jadi jawapan barang tulen So ini adalah carat. Awak tengok ni carat. Kalau 0.25 CT ni carat carat ni sebenarnya size lah. Kalau diamond tu besar lagi mahal lah. Nah ni 2 karat. 2 karat lagi besar. So ni lagi besar. Kita tengok diamond kita mestilah lagi banyak potongan. Potongan facet perkataan dia. Kalau tak tahu tengok je dia tulis-tulis kat situ awak ambil je perkataan tu. Okay. Kalau besar maksudnya size carat besar sebab kita nak more light to enter. Bila more light enter lagi apa? Berkilau lah. Berkilau bahasa apa nak cakap? Shiny. More shining. Macam tu. So tapi kalau dia kata macam ni boleh ke kalau cakap carat tu lighter easy to carry cikgu? Tak boleh easy to carry sebab diamond kat tangan tu halus je. Memang tu easy lah. Apa nak cerita easy lagi. Okay. So cerita dia more total internal reflection, last size, high karat, high purity. Ni semua ni boleh cakap kat situ lah. So kalau emas pula karat dia cerita lain. Dia cerita pure lah. Cerita tulen. Kadang-kadang dia nak gunalah macam orang putih apa out of the box sangat. Tapi sebenarnya benda tu ada perkataan sebelah dia size. Tapi dia nak tulis juga karat. Macam tu lah. You just get ready lah ya. Orang nak tunjuk hebat ni. Okay. Karat ni kan. Ni size sajalah. Ni pun nak guna ni. Alamak bahasa Inggeris tak tahu. Tengok bahasa Melayu. Okay. Jadi awak boleh lah. Selalu diamond kita suka potong banyak-banyak lah. Nak more shine. Ni nak jawab more shine, more shine, more shine. Suka hati lah. Okay. Refractive index untuk ring, untuk diamond memang sangat besar lah berbanding yang lain. Memang kena tinggi. Kalau dia kata why nak tulen, tulen lagi more shine. Sebab kalau tak tulen macam plastik tu dia tak shine sangat. Tak sama macam diamond. Okay, so macam tu lah lebih kurang. Okay, yang ni saya share lah kat awak kalau keluar-keluar ke, tak share, tak tahu. Alright. Okay, sampai sini ada nak tanya apa? Kita sambung esok lah ya. Okay, sekejap awak lapak nasi pula. Okay, jadi esok kita sambung. Tajuk yang awak cakap tu lah light sikit lagi dengan heat dan apalah yang ada lagi. Lepas tu next satu hari lagi kita tengok ni. Ni ada kawan awak share, bagus. Tadi Husna share tadi. Husna compilation of state. Ada kat sini. Ini section C ada, section B ada. Boleh tengok lah. Dia ada answer sekali ke Husna? Ada. Dia sekali ada answer dengan notes macam tu lah. Jadi ni ada dah cikgu-cikgu yang buat. Diorang pun semua bimbang lah dengan student yang tak masuk kelas sebab semua pun nak kena buat PDPR. So yang ni awak boleh tengok lah sini. Kalau kita tak sempat awak boleh tengok go through dulu. Ni saya pun duk agak macam kapal terbang je. Okay. Dengan ni kan. Macam benda tu asyik keluar je. Ni dia dah tolong buatkan. Okay, senang lah. Teacher Zila ni. Okay. Jadi awak boleh tengok lah ni. Dia compile yang trial punya. Ini.
Dia ada skema tu tapi dia dah sikitkan lah ayat dia tak banyak sangat supaya budak senang ingat. Bagus kan. Banyak ni. Semua cikgu pun dah bimbang kat pelajar-pelajar dia. Okay. Jadi ni boleh study lah. Thank you Husna share benda ni. Okay. Tak problem cikgu. Okay, itu saja. Pergilah rehat-rehat, makan. Okay, yang pernah kena COVID, awak kena belajar tarik-tarik nafas sebab awak punya pernafasan jadi semput sikit lah. Bila semput awak jadi penat. Bila penat awak susahlah nak belajar, oksigen tak cukup kan. Okay. Tarik nafas macam banyak-banyak sikit. Okay, itu saja. Thank you for listening today. Jumpa lagi esok. Bye-bye. Thank you teacher. Bye. Thank you, teacher. Teacher tak skema. Teacher. Yeah, bye.